Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik. Hari ini saya akan bertaaruf mengenai latar belakang Muhammad Fahmi bin Syamsul Haris, berumur 37 tahun, lahir pada 6 Jun 1986 di Kuching, Sarawak. Saya adalah anak sulung daripada 7 orang adik-beradik. Saya membesar di Kuala Lumpur dan sekarang telah pun menetap di negeri kelahiran saya iaitu Kuching, Sarawak. Baik, pekerjaan saya adalah seorang jurutera yang bekerja di salah sebuah firma konsultan juru runding di Sarawak, yang membuat kerja-kerja infra dan kerja-kerja bangunan. Dan salah satu projek yang saya lakukan adalah Pemborneo Highway Sarawak. Baik, lulusan pengajian saya adalah saya merupakan memegang ijazah sarjana muda kejuruteraan awam civil engineering dan juga ijazah sarjana pengurusan kejuruteraan, juga ijazah sarjana pengurusan perniagaan atau MBA. Pengalaman umrah dalam kehidupan saya, alhamdulillah saya telah pun beberapa kali menunaikan ibadah umrah, dan yang paling latest saya buat umrah adalah pada tahun ini, iaitu pada bulan Mac. Dan istimewa pada umrah kali ini, saya dapat pergi bersama-sama dengan adik-beradik sebelah ibu saya yang belum pernah pergi umrah. Dan saya dapat katakan yang setiap kali saya pergi umrah ada sahaja pengalaman yang manis. Antaranya adalah seperti umrah yang baru-baru ni, saya telah pergi ke Masjid Quba, berjalan kaki daripada Masjid Nabawi untuk ke Quba. Sebelum ni kalau saya pergi ke Masjid Quba akan bersama-sama dengan jemaah lain menaiki bas, tapi kali ini sebabkan dah ada infrastruktur, saya jalan kaki sahaja, sekitar 45 minit daripada Masjid Nabawi untuk ke Masjid Quba. Saya pergi ke Masjid Quba tu jalan kaki. Actually saya dah pergi sekali, dan lagi sekali saya pergi sebab ada hadis Nabi yang akan mengatakan, kalau kamu bersuci dari rumah dan pergi ke Masjid Quba, kemudian bersolat sunat di dalamnya, maka kamu akan mendapat pahala umrah. Jadi fadilat itu besar. That's why saya tak kisah sangatlah jalan kaki, walaupun ada bagi sebenarnya yang disediakan, tapi saya ambil ibrah untuk berjalan kaki, rasa sendirilah bagaimana perjalanan tersebut. Dan alhamdulillah saya juga telah pun menunaikan ibadah haji bersama dengan kedua ibu bapa saya pada tahun 2017. Saya terbuka hati sebenarnya untuk menyertai sijil profesional haji umrah ni, sebab apabila saya dah buat ibadah umrah, ibadah haji, saya rasakan saya berpotensi untuk menjadi salah seorang mutawif. Jadi saya mencari-carilah di mana saya boleh belajar sebenarnya untuk dapatkan sijil profesional ni. Dan saya juga mempunyai keinginan untuk memiliki travel agent umrah haji sendiri, supaya saya boleh ajak lebih ramai saudara saya ataupun sahabat-sahabat saya untuk mengerjakan umrah ataupun haji di usia yang lebih muda. Selain daripada itu, kalau kita jadi mutawif ni, kita akan dapat pergi umrah ataupun pergi haji secara berbayar. Pergi free dan dibayar at the same time lah. Jadi itu adalah kelebihan lah kepada mutawif. Dan kalau ada bonus, ada peluang, insya-Allah boleh pergi haji kali kedua, kali ketiga dan seterusnya. Mudah-mudahan, insya-Allah, amin. Ingin saya kongsikan di sini kenapa jemaah di luar sana perlu belajar dengan sijil profesional haji umrah, sertai program ini, sebab tenaga pengajar ataupun guru-guru yang disediakan untuk menyampaikan ilmu di sini adalah profesional yang mempunyai pengalaman yang luas, sudah berpuluh tahun
membimbing jemaah haji dan umrah. And then yang kedua, SPHU ni dia fleksibel. Dia tidak, masa dia tidak terikat. Boleh belajar part time. Macam saya sendiri bekerja sebelum masa, jadi saya tidak mempunyai banyak masa untuk pergi menghadiri kursus. That's why dia ada online course, so you boleh belajar kat mana-mana saja. Okay, and then dia ada ujian seminggu sekali. Ujian tu pun taklah susah, berdasarkan apa yang you belajar lah. So lebih mudah untuk you faham, dan at the same time dia ada satu lagi course bersama dengan sesi soal jawab bersama dengan pakar. Jadi apa-apa ilmu yang you tak faham, you boleh directly tanya, dia akan jawab on the spot. So dekat situ saya rasa belajar tu lebih dekat lah, bila kita ada guru yang membimbing, mempunyai pengalaman yang luas. Baik, untuk jemaah yang tercari-cari lah program yang menawarkan CJ Professional Haji Umrah ni, boleh sertai Akademi Mutawif ni. Sebab salah satu, macam saya cakap, yang paling mahal sekali adalah dia fleksibel. Fleksibel ni bila you kerja, memang you tak ada masa sangat lah. So macam saya sendiri, pengalaman saya banyak menghabiskan masa mendengar kuliah-kuliah ataupun kelas-kelas pengajian ni online. So saya dengar waktu dalam perjalanan, sama ada saya nak pergi ke office ataupun nak balik. Waktu tengah jam, tengah sesak, tunggu dalam kereta tu, memang saya buka je lah dengar, nak faham kan. Okay, itu paling berharga bagi saya. And then perkongsian ilmu dia memang sangat bermanfaat, sebab dia punya tenaga pengajar expert and professional. Saya boleh katakan jalur masa pembelajaran tu dia tidak terlalu, orang kata, rigid. Kalau you belajar dia daripada easy one, moderate, lepas tu boleh pergi ke hard one lah. Tapi hard tu tidaklah membuatkan you fail dalam exam. Walaupun hard, tapi dia biasanya soalan tu berkaitan dengan apa ilmu yang you dah belajar sebelum ni. Okay, and then sekarang ni kan banyak isu macam pentauliahan, orang cakap. Pentauliahan ni isunya apabila nak buat sesuatu benda tu kena ada tauliah. Jadi bila dengan ada program SPHU ni, you ditauliah sebagai profesional mutawif lah, tidak perlu dibimbang. Kalau klien nak pergi dengan you pun, nak ambil you sebagai mutawif, no worries, no problem, because you dah ditauliah. Okay, pada masa yang sama, bila you join SPHU ni, ramai mereka-mereka yang seperti kamu yang mencari peluang lah untuk jadi mutawif. Jadi networking you kat situ lebih baik. Bila you join dengan circle yang macam ni, you boleh bertukar maklumat, pandangan, apa semua, pengalaman. So networking you lebih baik lah. Dan macam saya cakap tadi, kalau you dah join, insyaAllah you boleh dapat peluang untuk jadi mutawif. You pergi haji atau umrah dibayar, bukan pergi free. Bukan pergi bayar, tapi you pergi free, dibayar lagi, pergi dapat duit lagi, insyaAllah. Sekiranya saya diterima menjadi sebagai mutawif, apakah perubahan yang saya nak buat? Pertama sekali, saya rasa yang penting sekali adalah mutawif ni kena ada ilmu lah. Nak buat apa-apa pun kena banyak ilmu. Kebanyakannya bila saya pergi sekarang ni, macam contohnya dah ada Nusuk Apps. Nusuk App ni untuk you register booking supaya you boleh masuk Raudah. Biasalah kita dah pergi, dah jauh-jauh datang dari Malaysia untuk mesti nak masuk ke Raudah, sebab Raudah ni adalah salah satu tempat mustajab untuk doa. Jadi kena siap-siap isi Nusuk App ni. Mutawif kadang-kadang dia terlupa untuk brief benda kepentingan benda Nusuk App ni. Jadi mutawif kena lebih cakna lah mengenai hal ni, supaya jemaah tidak ada tertinggal ataupun tercicir. Seterusnya, mutawif juga saya rasa perlu membuat perjumpaan khusus lah selepas ibadah umrah tu tamat. Mungkin buat postmortem untuk tambah baik lagi tentang umrah yang dah diselesaikan. Jadi boleh cek baliklah apa penambahbaikan yang boleh dibuat, kelemahan-kelemahan yang boleh dibaiki. Biasanya setiap jemaah mempunyai pengalaman yang berbeza lah. Jadi melalui postmortem tu, mutawif akan membaiki diri untuk lebih baik lagi untuk masa ke depan. Selain daripada itu, pergerakan daripada Madinah ke Mekah, kebiasaannya kita akan naik bas yang makan masa sekitar 5 hingga 6 jam, panjang perjalanan tu. Jadi ada jemaah yang penat, letih,
dan belum buat umrah lagi tu, baru dalam bas. Yang kadang-kadang kita berhenti di beberapa perhentian, biasanya satu perhentian lah, dan perhentian di Arab Saudi tak sama macam dekat Malaysia, which is infrastruktur lebih baik, tapi boleh digunakan sebagai hentian lah. So mungkin boleh travel agent buat satu kewajipan untuk jemaah naik train lah, which is perjalanannya lebih singkat dan infrastruktur yang disediakan lebih baik, insyaAllah. Selain daripada itu, mutawif mungkin boleh brief sebelum umrah pertama tu kat mana lokasi-lokasi penting, pintu-pintu, landmark, checkpoint, tempat berkumpul semua, supaya tidak ada kehilangan dan sesat, terutamanya kepada jemaah yang pertama kali menunaikan umrah. Pengalaman saya sendiri, saya pernah, macam contoh sekarang saya tinggal kat Kuching, ada seorang jemaah ni saya jumpa dia di Mekah, padahal di Kuching saya tak pernah jumpa, tapi di sana saya jumpa sebabkan dia sesat. Jadi dekat situ mungkin mutawif boleh brief, supaya terutamanya kepada jemaah-jemaah yang dah berumur lah, supaya diorang ni tak sesat ataupun lost. Kebanyakan orang yang dah pergi 1, 2, 3 kali mungkin insyaAllah tak sesat lah, tapi ada orang yang pertama kali pergi tu, ataupun orang yang mengalami simptom macam agoraphobia, dia bila dia jumpa ramai orang, dia panik, jadi dia tak dapat nak berfikir dengan baik, terpisah dengan keluarga, jadi dia panik. So kalau ada briefing yang awal sebelum tu, mungkin perkara tersebut dapat dielakkan. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.